Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 5 hari bulan Muharram 1442 bersamaan dengan 24 hari bulan 8 2020. Maknanya kita telah bertukar tahun, bertambah umur, semakin dekat dengan mati. Itu kena ayat Rabi, itu kena sudah tu. Umur bertambah, mati makin dekat. Baru kita berasa insaf, berasa khabar sikit. Ni duk main-main belah kek ni galak semua, tak ingat ke mati. Kita dalam kitab Bahrul Madhi, dalam Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, babu fi man yastayqiz fayara balalan wala yadhkuru ihtilaman. Bab masalah yang ke-420, bab pada mereka yang jaga daripada tidur, maka melihat ia akan basah. Tengok di kain dia basah, dan tiada ingat ia akan bermimpi bersetubuh dalam tidurnya. Dia tak ingat. Manakala ada mimpi, ada basah, salah masalah kita kan. Hak ni tak ingat, tapi ada basah di kain. Macam mana, apa tindakan kita? Ketahuilah wahai saudaraku, saya kita kata ketahuilah wahai saudaraku, sekarang masuk pula kita membicara akan mandi junub bagi orang yang bermimpi. Mana hukum mandi junub orang yang bermimpi, sebenarnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Akan hadisnya demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 94. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidu al-balal wa la yazkuru ihtilaman. Qal yaghtasilu. Satu, letak nombor situ. Nombor 1. Masalah yang kedua, wa 'anir rajuli annahu yara annahu qad ihtalama wa lam yajid balala. Qala sallallahu alaihi wasallam la ghusla alaih. Nombor 3, qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati tara dzalika ghuslun? Qala sallallahu alaihi wasallam na'am, innan nisaa syaqaiqur rijal. Maksud ianya, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, disoal, mana ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hukum laki-laki yang mendapat ia akan basah mani di kainnya, kemudian daripada bangunnya daripada tidur, padahalnya tiada ingat ia akan mimpi jima' dalam tidurnya. Basah tapi dia tak ingat mimpi apa-apa. Kata soalnya, mana soalan dianya apa? Adakah wajib mandi? Qala sallallahu alaihi wasallam yaghtasil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi junub dia, wajib kena mandi. Itu soalan yang pertama. Kita kena ingat ni, 3 soalan ni berbeza. Soalan yang pertama, ada air, tak ingat mimpi. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan lagi, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada laki-laki bahawasanya mimpi ia akan bahawasanya sungguhnya telah mimpi jima' dalam tidurnya. Orang ni mimpi jima' dalam tidurnya, padahalnya apakala jaga tiada dapatnya basah keluar mani. Sudah mimpi jadi pengantin baru, sedar-sedar tidur kering, tak ada apa-apa. Qala la ghusla alaih.
Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabkan soalan itu, tidak wajib atasnya mandi junub. Tak payah mandi. Isu yang ketiga, kata di Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu gelar dia. Gelar nama dia Hindun. Ya Rasulullah, adakah wajib atas perempuan mandi junub manakala mimpi demikian itu, yakni mimpi berjima dan keluar mani di dalam mimpi? Apa hukum orang perempuan bermimpi keluar mani? Qala na'am. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa perempuan itu saudara laki-laki pada hukum. Orang perempuan ini pada kebanyakan hukumnya sama dengan laki-laki, kecuali ada hukum khas, kan? Maka sebarang apa yang diberi hukum ke atas laki-laki, demikian itulah pula perempuan. Mana kalau orang laki-laki kena mandi dengan sebab mimpi basah ni, maka orang perempuan kena mandi. Melainkan barang yang tertentu dengan perempuan sahaja. Barang yang tertentu maknanya hukum khas kepada perempuan sahaja, seperti hukum haid. Itu orang laki-laki jangan cabar, memang dia tak ada haid. Dan nifas. Apa nifas? Nifas ni iaitulah darah yang keluar selepas melahirkan anak dan menutup aurat sekalian tubuh, itu wanita wajib. Orang laki-laki pakai kain, kidah sakak pusat dengan lutut, sudah. Dan taat bagi suami dan sebagainya. Orang perempuan kena taat ke suami. Suami macam mana pula? Suami kena bertanggungjawab dengan isteri. Dia ada dua-dua. Mana orang perempuan taat kepada isteri, suami, suami kena bertanggungjawab kepada isteri, tidak kata bakal lok gitu je, kan? Maka tertentu baginya jua, tiada bagi laki-laki. Mana hak hukum khas orang perempuan tu. Yang pada cara umumnya an-nisa syaqaiqur rijal. Orang perempuan ni teman bagi laki-laki. Mana hukumnya kebanyakan hukumnya sama, wajib solat sama, kecuali dia bagi haid. Itu ada kecuali. Maknanya dalam masalah kita ini ada 3 perkara yang ditanya. Hadis ini telah diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan juga telah dikeluar oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Kata di para ulama, hadis ini sanad dia hasan. Sanad dia sanad hasan. Masalah 421, mandi junub orang mimpi jima. Macam mana ni masalah kita ni? Hasil daripada hadis tadi, apa timbul persoalan? Ini manhaj Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dia sebut hadis, kemudian dia bawa pandangan alim ulama yang muktabar di kalangan salaful ummah. Kata di Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah, yakni sebagaimana dalam hadis pada masalah 420, itulah perkataan yang ketiadaan seorang daripada ahli ilmi. Maknanya inilah perkataan semua ulama-ulama di kalangan para sahabat dan tabi'in. Bukan seorang, maknanya ramai ulama. Apa dia? Tanda nombor 1, letak, apabila tu letak nombor, baru kita jelas. Yang pertama, apabila jaga seorang daripada tidurnya, maka nampak ia akan basah di kain dia tu, bahawasanya wajib mandi junublah ia. Ini ialah perkataan Sufyan Tsauri dan Imam Ahmad. Sufyan Tsauri ini termasuk dalam ulama mujtahidin, tetapi tidak ada pengikut yang menyebarkan mazhab dia. Mati sekat tu. Tapi kata-kata dia tu disebut. Ketika kita bincang tentang fiqh mazhab, maka kita akan sebut nama dia. Yang kedua, dan setengah daripada ahlul ilmi, sebahagian ulama dari kalangan tabi'in, hanya apabila wajib atasnya mandi apabila adalah basah itu basah air sembelit, mana air hok pekat, tidak kata basah begitu tak tahu apa. Dan ialah perkataan Imam Syafi'i dan Ishaq.
Boleh jadi air kecil, ya, boleh jadi air tumpah. Sebab air mani ni dia ada ciri tersendiri yang kita akan definisikan dia dalam kitab kita ni, akan mendefinisikan mani, mazi, dia akan cerita. Yang ketiga, dan apabila melihat ia akan mimpi jima dan tiada nampak ia akan basahnya, maka tiadalah wajib mandi atasnya di sisi umum ahli ilmi. Maknanya banyak umum ahli ilmi dia kata apa? Mimpi saja tak keluar air, tidak ada mandi. Kita kena ingatlah dalam siri yang lepas satu bab khas, bab yang ke-418 tu. Babu ma ja'al annal ma'a minal ma'. Mandi, air mandi itu wajib minal ma' apabila keluarnya air. Itu dia, panjang dah cerita kita bahas dalam siri yang lepas. Masalah 422. Mandi junub dengan sebab keluar mani. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya mazhab kita mengatakan wajib mandi dengan sebab keluar mani. Bila wajib mandi? Kalau keluar mani. Sama ada keluarnya dengan ingin, mana dia keluar tu dia ada syahwat, dia tengok apa-apa dia rasa geram lagi, dan memancar, atau dengan memandang dan memikir, atau dalam tidur atau jaga. Asal keluar mani, ikut keadaan apa sekalipun, wajib mandi. Dan sama ada berasa keluarnya atau tiada. Tengok-tengok dene kai. Dan sama ada keluarnya daripada ada yang fikir atau gila. Orang gila apa kalau keluar mani kena mandi juga dia. Itu kata Nawawi. Maknanya asal keluar mani apa keadaan sekalipun, maka jadi kena wajib mandi. Masalah 423, mandi junub dengan sebab keluar mani yang diiktibarkan, yang diambil kiranya macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dikehendaki dengan keluar mani ialah keluar kepada zahir, mana keluar daripada sarang dia, biar ada luar. Mudah kira keluar daripada zakar dia atau farad. Adapun barang yang tiada keluar itu, detail kita ni aluh dia bincang. Kalau dia tak keluar, maka tiada wajib mandinya, tak ada wajib mandi. Misalnya, contoh, seseorang mimpi ia berjima dan keluar mani pada perasaannya. Dia dalam mimpi dia tadi, dia sudah melakukan persetubuhan sampai sudah. Kemudian jaga ia daripada tidurnya, maka tiada suatu, kering kain dia, tak ada kesal apa-apa, maka tiada wajib mandi atasnya dengan ijma'. Ijma' tu mana sepakat semua ulama Islam tak wajib mandi orang ni, walaupun dia mimpi keluar mani. Mimpi dalam mimpi mana. Dan begitu juga jikalau terasa kepada badannya mau keluar mani, tapi tiada keluar ia. Dia rasa bergerak, dia punya alat dia tu macam mani nak keluar tapi tak keluar lagi, maka tiada juga wajib mandi. Maknanya ibrah dia ni sampai ke zahir. Dan begitu juga jikalau jadilah mani itu di tengah-tengah batang zakar, keluar tengah jalan dah, padahalnya ia dalam sembahyang, maka dipegangnya dengan tangannya akan kepala zakarnya dengan berlapik. Dia pegang, jangan tu baik, aku nak sudah maya. Menahannya jangan keluar ke zahir sampai salam ia daripada sembahyangnya, nascaya sah sembahyangnya, kerana ianya berkekalan dalam suci hingga keluar zahir maninya. Macam mana tak detail lagi. Andaya-andaya ni kira lengkap lah tu. Maknanya yang pentingnya dia nak bagi tahu kepada kita, selagi tidak keluar daripada sarang dia tu, tidak wajib mandi. Walaupun duduk tengah jalan, dekat nak keluar dia cekik kepala kawan tu, jangan keluar, tak boleh lagi, sudah maya. Masalah 424, mandi junub perempuan keluar mani. Ni bagi lain, bagi hak jiran tetangga pula ni. Orang perempuan, hukum orang perempuan.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan bermula perempuan itu seperti hukum laki-laki pada wajib mandi sebagaimana dalam masalah 422 tadi dan juga 423, melainkan bahawasanya apabila ada ia bukan anak dara, orang perempuan bagi dua pula, anak dara dengan sudah habis dara. Kalau dia tu bukan anak dara, janda dah ni, orang sudah kahwin, maka turun mani ke dalam faraknya dan sampai ia ke tempat yang wajib basuh mandi junub, iaitu pintu faraknya yang terbuka waktu ia bertinggung, maka wajiblah ia mandi. Wajib dia mandi apabila keluar maninya ke tempat itu, berasa duk meleleh situ dah, kerana bahawasanya ia pada hukum zahir. Dan jika anak dara, tiada wajib mandi turunnya maninya selama tiada keluar daripada faraknya, kerana dia tersekat di pintu tu. Kerana dalam faraknya sebagaimana lubang zakar laki-laki jua, wallahu a'lam. Habislah kita dalam bab orang tengok mandi, tengok air tapi tak rasa mimpi, tidak bermimpi apa-apa, ataupun mimpi tak keluar air. Maka syarat dia je, kesimpulan bab ni, selagi mani tidak keluar daripada sarang dia, daripada tempat dia, daripada bekas dia, maka tidak wajib mandi. Kita berpindah pula kepada babu maja'a fil mani wal mazi. 425, bab yang telah datang ia pada menyatakan mani dan mazi. Apa dia mani, apa mazi? Ketahuilah wahai saudaraku, sebelum masuk pada menerangkan hukum mani dan mazi itu, maka lebih dahulu menerangkan pengenalannya. Senya mani itu. Tulis tepi kitab. Ta'rif mani. Dalam bahasa moden sikit dia panggil definisi mani. Apa dia air mani itu? Kita kena faham baru tahu benda nak mandi ni, kan? Senya mani itu telah datang pengenalannya daripada Nabi sebagai tersebut hadisnya dalam Sahih Muslim dan syarahnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ulama, bermula mani laki-laki pada waktu sihatnya. Mani ni pula dua kategori pula, waktu sihat, waktu sakit. Kita bincang kategori mani waktu sihat. Waktu sihatnya ialah putih pekat, memancar-mancar keluarnya sekali kemudian daripada sekali. Ma'un dafiq, kan dalam Quran kata mancar dia. Dan keluarnya ia dengan ingin dan lazat. Keluar tu ada rasa lain macam. Dan apabila keluar ia berair yang dengan keluarnya itu lemah sendi. Jadi tak bermaya dah. Itu mani. Dan baunya seperti bau mayang tamar, atau hampir sebagai bau tepung yang diuli. Kita ambil gandum nak buat kuih, gosok tu abang lagu tu. Itu dia. Dia kata bau mayang tamar. Bau mayang tamar ni. Bau mayang tamar ni, kalau kita pergi ke Madinah sekarang ni, dia jual, dia panggil bunga tamar tu. Ramai orang beli tu. Dia kata orang tak boleh anak, ambil ni bunga ni, jadi boleh anak. Kata boleh anak tamar, bukan anak orang. Anak orang lagu lain. Beli beli. Masyarakat kita ni, jemaah haji ni, tu Arab jual lah berapa pun, laku belaka. Di antaranya ni, dia panggil ni bunga laki-laki ni, kurma ni, buah tamar. Tapi bau sungguh. Kalau kita ambil dia gosok gini, pasal tu ada dia kata itu ni, bau dia tu buah tamar ni karajul, macam laki-laki. Bau orang. Kalau orang tua kapur kita ni, hok tak kenal buah tamar, dia kata bau macam getah betik. Tidak gitu kan? Getah betik pula. Dia tempat kita tu, dia adalah bandingnya dia tu duk main buah tamar saja. Hok tak aja pergi ke batas tamar, tak aja tengok. Ya. Nak tahu macam mana? Getah betik. Tulis dia. Kita tambah dalam kurungan seperti bau getah betik. Dan kata qil,
Ingat ni para pelajar ni. Bila sebut kata qil, mana ada pandangan diriwayatkan, pandangan lemah lah. Itu kata qil. Setengah ustaz kita tengok. Dan berkata qil. Anak murid tanya, qil itu siapa? Qil. Nama qil dalam kitab ni. Qil itu bukan nama orang. Mana dikatakan. Diriwayatkan. Maknanya adalah orang kata. Biasanya kalau ulama guna perkataan ini menunjukkan riwayat itu, maklumat itu tidak kuat, lemah. Kata qil, apabila kering, bila air mani itu kering, jadilah baunya sebagai bau kencing. Rasa tak apa bauan, no tak? Dia tak jadi air kencing, dia bau hak dia tu, bau air kencing. Itulah sifatnya, dan terkadang-kadang berfarak. Berfarak tu berbeza, tulis. Berbeza, setengahnya dengan setengah. Keadaan mani itu beza-beza. Serta kekal pada keadaannya mani. Ada bau lagu ni, ada gini. Itu bagi orang sihat, maka kita nampak benda warnanya putih pekat, macam getah betik, kan? Bau macam gandu kena uli. Masa keluar dia tu ada perasaan, ada rasa. Bagi orang sakit pula macam mana? Tengok ni. Dan iaitu seorang yang sakit, tidak sihat, maka jadilah maninya itu cair kuning. Dia kuning. Ataupun tiada bagus uncang maninya, mana bekas mani dia tidak kuat, maka meleleh ia. Keluar hanyut gitu ya. Dengan tiada lazat dan tiada syahwat. Atau ni bahaya sikit. Dengan sebab membanyakkan jima, maka merah jadi mani dia tu. Kan mani dia mari daripada proses tu. Nah, akhir kali pakai keluar warna merah, tak ada nak proses banyak, mengenai kuat sangat ni. Dan jadi ia sebagai air daging. Merah lagu tu. Air keluar daripada daging kita basuh kan. Dan terkadang keluar darah sebetul-betul darah. Menapuk keluar macam darah. Dan apabila keluar mani merah, maka ialah suci yang mewajibkan mandi, sebagaimana jikalau ada ia putih jua. Tak kira kuning ke merah, asalkan dia keluar tu dengan ciri-ciri mani, tak kira warna apa, maka manilah dia. Dan apabila kemudian bahawasanya ketentuan mani yang diiktimadkan pada keadaannya mani itu 3 macam. Mani itu ada yang diiktiraf, ada 3 jenis. Yang pertama, keluar ia dengan ingin, dengan syahwat, serta lemah sendi mengiringi keluarnya. Bila keluar tu berasa hak bacon tadi tu tak lemah dah jadi. Dan yang keduanya berbau seperti bau mayang tamar, mayang kurma. Kalau tak jumpa mayang kurma, cari getah betik. Dan ketiganya keluarnya memancut-mancut. Dafiq. Maka tiap-tiap satu daripada ini, yang 3 ini, memadalah pada mengisbatkan keadaannya mani. Salah satu daripadanya keluar mancut tapi tak bau. Ya tu, manilah tu. Dan tiada disyaratkan terhimpunnya padanya 3 ciri tadi. Dan apabila tiada dapati suatu daripada 3 ini, tiadalah dihukumkan dengan keadaannya mani. Dan telah ghalib zon. Ghalib zon ini tanda sangkaan yang kuat. Itu ghalib zon, keadaannya bukannya mani. Bukan mani tu lagu tu. Inilah semuanya pada mani laki-laki. Kita bincang isu perempuan pula macam mana. Dan adapun mani perempuan, maka ialah kuning cair, dan terkadang putih ia, kerana lebih kuat inginnya, lebih semangat orang perempuan ni, maka mani dia kuning cair. Ada kalanya putih. Jangan terkejut. Kadang-kadang orang perempuan dia terkejut, dia ramatkan mari haid. Dia lagi. Kalau bukan waktu haid, tidak. Dia haid ni dia darah. Dia akan ada bau dia tersendiri.
dan baginya dua ketentuan yang boleh dikenal. Kita nak, orang perempuan nak kenal mani ke tidak, dia boleh kenal dengan salah satunya. Yang pertamanya, baunya seperti bau mani laki-laki, bau mayat tamak, bau getah betik juga, kan? Bau tepung yang diuli. Dan keduanya lazat keluarnya dan habis keinginan syahwatnya apabila mengiringi keluarnya. Dia rasa bila keluar tu jadi futur, dia kata lemah, tak apa nak itu dah, lemah dah. Dan apabila tiada dapati suatu daripada tiga ini, tiadalah dihukumkannya dengan keadaannya mani. Kalau tak ada. Dan kata setengah ulama, dan wajib mandi dengan sebab keluar mani dengan barang mana sifat sekalipun. Tak kira lah. Asalkan kita boleh pastikan dia tu mani, maka wajib mandilah tu. Tak kira lah bagaimana cara sekalipun. Tamak kita berpindah pula masalah 426, mani dan mazi dan hadisnya. Kita pindah pada hukum mazi pula. Tadi panjang Tuan Syekh kita huraikan tentang definisi ciri-ciri sifat mani supaya kita tidak keliru nanti. Wahai saudaraku, sanya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis perbezaan hukum di antara mani dengan mazi. Katanya, tengok hadis nombor 95. An Ali radhiyallahu anhu qala, Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mazyi faqala minal mazyi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Qala at-Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, telah aku tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum mazi dengan wasitah. Tulis pelajar. Wasitah tu melalui perantaraan. Perantaraan seorang sahabat nama dia Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tuan-tuan dengar nama ni biasanya bila orang cerita tentang perang Badar. Miqdad ni salah seorang panglima yang memberi aku janji untuk keluar bersama dengan Nabi lawan kafir. Jadi Sayyidina Ali ni, ialah dia menantu, malu nak tanya Nabi sendiri. Dia pun hantar Miqdad. Miqdad mentolong tanya hukum. Akan wajib mandi, adakah wajib mandi bila keluar mazi, ataupun ia tu najis, mazi tu najis. Kita dah bincang panjang dulu, mani tak najis, kan? Ingat baik, mani tidak najis dia tu. Kalau tidak, nanya kita, manusia jadi daripada najis. Berat. Kita ni tidak najis. Mazi najis ke dia? Dia suruh kita tanya. Maka sebab pun aku suruh Al-Miqdad. Tengok ni, Sayyidina Ali cerita kepada kita, kenapa dia suruh Miqdad? Pergi tanya sendirilah bapa mertua awak tu. Kerana aku malu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendiriku pada hukum ini. Malu. Dengan sebab ia mentuha aku. Mentuha mertua aku lah, mentuha aku tu, yakni bapa isteriku. Dan aku kuat keluar air ingin. Maknanya dia ni penyakit dia nya mazak, mana selalu keluar air mazi. Jadi dia malu nak tanya Nabi. Suruh Miqdad kita tanya. Miqdad pun tanya. Boleh jadi waktu Miqdad tanya tu dia ada sendiri situ. Ali ada depan tu dah. Cuma dia malu nak tanya sendiri. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang aku suruh tanya itu dengan sabdanya, minal mazi al-wudu, iaitu wajib dari sebab turun mazi itu wudu, kena ambil air semaya, mana batal wudu. Wa minal mani al-ghuslu, dan wajib daripada mani itu mandi junub. Kata Abu Isa At-Tirmizi,
bermula hadis Ali ini hadisun hasan lagi sahih, dan ianya telah ditashihkan oleh beberapa al-muhaqqiqin fi asrina. Baik, Ali malu nak pergi tanya, dia suruh siapa tanya? Al-Miqdad, kan? Suruh Al-Miqdad pergi tanya. Kita pergi kepada masalah 427. Masalah mazi dan pengenalannya. Al-maziu dan ta'rif definisi mazi. Biar kita boleh beza di antara dua ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni imam ulama besar dalam fiqh kita Syafi'i. Bermula mazi itu ialah air ingin namanya. Makna air yang keluar dengan sebab tergerak syahwat. Keluar air. Maka mengenalnya, yakni takrif definisinya ialah air yang putih cair bercerikat. Cerikat tu orang panggil pekat. Keluar ia waktu ingin. Waktu ada rasa orang kata ingin, rasa gerang lah bahasa Kelantan ni kok. Ada syahwat, perasaan syahwat. Dengan tiada memancut-mancut. Tak ada tiba kaya kabar-kabar tengok brand ada air situ. Kan? Tidak memancut dan tiada mengiringi lemah terkulai. Lepas keluar dia tu nak lagi. Sebab dia tu bertarah minyak pelincir dalam bahasa kita sekarang ni. Mazi dia macam minyak pelincir lah, buka jalan. Kalau keluar dia terbakar lemah lalu tak jadi hijau lah jawab dia. Dan terkadang tiada berasa keluarnya. Tak rasa, tengok-tengok basah. Dan adalah yang demikian itu bagi laki-laki dan perempuan. Dan keluar air ingin itu pada segala perempuan lebih banyak padanya daripada laki-laki. Sebab apa? Orang perempuan perlu kepada membasahkan, melicinkan dia punya lorong dia tu. Maka dia kena keluarkan. Wallahu alam. Timbul soalan, kitab kita ni mana? Ni, nama dia Bahrul Mazi. Tak. Tak ke air lautan air mazi. La. Hak air kita dak bincang ni al-maziyu. Tu air mazinya. Hak ni al-mazi dengan makna al-asal, lautan madu. Jangan duk tukar. Kalau ada ustaz ceramah, Bahrul Mazi, lautan air mazi. Kata kau buat apa ni teh? Tak, makna dia madu, lautan madu ilmu. Itu makna lain. Jangan duduk tukar. Dia makna bahasa Arab ni banyak. Kadang-kadang beza, ada alif tak ada alif, ada waw, itu pun sudah berbeza dari sudut makna dia. Kan? Kita tidak kata tukar benda, tak boleh. Ni ramai orang duk mari tanya nama anak ni. Saya nak buh nama anak dia Mikail Darwish. Comel ke? Kita kata Mikail, nama malaikat. Kita ni manusia, dia buat apa guna nama malaikat tu? Malaikat tu beri kena ya nama dia. Kita bukan malaikat, kita orang, kan? Israfil, Mikail. Mikail. Ada orang putih nama Mikail tu kan. Darwish tu makna apa? Darwish tu makna orang hok serebe, hok baju tak gosok, baju tak kaci, tu nama darwish. Darwish ni ahli-ahli tarekat, ahli sofi hok zuhur tak basuh baju, tu dia panggil darwish. Jadi puak kita pergi buat nama anak ni pula dah. Kita lari dia kata, orang buh belakang ada ambil, nak tanya apanya? Nah, tanya. Ni masalah kita ni. Jadi kita kena, dia bahasa Arab ni dalam, perbezaan tu banyak. Jangan letak nama satu kali lah mentak ke bunyi Arab kau. Oh sedap, Darwish. Darwish ni orang hok tak pakai baju, hok tak mandi, hok serebeh. Tu Darwish. Kalau kita Kelantan kata mak serebeh, comel kan nama mak serebeh. Biar betul nama bahasa Arab tu. Dia comel. Supaya juga nak letak nama anak Syazarwan. Ingat ke? Orang pergi Mekah tu. Syazarwan ingat? Syazarwan, Mekah, kat Kaabah. Kaki 5 tu, tepi Kaabah. Nama dia Syazarwan. Kita pergi buh nama anak kita Siti Syazarwan. Pergi Mekah tengok kaki 5 Kaabah. Tapi molek juga kaki 5 Kaabah, bukan kaki 5 kedai kopi. Tak. Tapi tidak jadi kenama lah orang panggil. Baik, kita sudah kita ni. Cepat. Nama PKP ni laju pula dia punya masuk waktu dah. Masalah 428. Mazi dan barang yang membatalkan wudu.
Mazi membatalkan wudu tapi tak wajib mandi. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada beberapa wajah yang mengatakan, dia kata apa tu? Hadis 95 tadi, hadisun hasan sahih tadi, mengatakan wajib wudu dari sebab keluar mazi. Maksudnya bila keluar mazi, batal air sembahyang dengan sebabnya, maka wajib kita kena berwudu. Dan wajib mandi kerana keluar mani. Kena ingat, keluar mani baru wajib mandi. Maka inilah perkataan pandangan umum ahlul ilm. Ulama-ulamanya semua kata begitu belaka, dari kalangan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in, dan dengan dialah berkata Sufyanus Tsauri dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Ini pandangan majoriti ulama, membezakan di antara mazi dengan mani. Mazi batal wudu, mani wajib mandi. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, maka menunjuklah hadis itu, hadis Ali ni, di atas mengambil air sembahyang, ambil wudu dengan sebab keluar mazi dan kencing, serta dalilnya wajib wudu dari sebab keluarnya kentut. Jadi ambil situ belakang. Lihat masalah 284. Dah kita bincang bab kentut dulu. Maka sekalian barang yang keluar daripada zakar atau dubur laki-laki atau perempuan, atau keluar daripada kubur perempuan yang ialah jalannya hadas, mewajiblah sekalian itu akan wudu. Jadi wajib kena ambil wudu. Intaha alaiha, itu mana intaha, tamak petikan daripada kitab Al-Um. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pula, dan adapun hukum keluar mazi, maka sungguhnya telah ijma' ulama atasnya bahawasanya tiada wajib mandi. Kata Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dan Ahmad dan jumhur, mana majoriti ulama, diwajibkan wudu kerana ini hadis. Mana hadis ini wajib wudu dengan sebab keluar mazi. Dan padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, bahawasanya tiada diwajibkan mandi. Keluar mazi tak wajib mandi. Dua, bahawasanya diwajibkan wudu. Tiga, bahawasanya mazi itu najis, kena basuh. Maka kerana inilah mewajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membasuh zakar. Dan yang dikendaki dengan dia di sisi Syafi'i dan jumhur ialah basuh barang yang mengenai akan dia oleh mazi, bukannya basuh sekalian zakar. Mana kalau dia tu tak kena semua, basuh tempat kena ya. Dan dihikayatkan daripada Imam Malik dan Ahmad pada satu riwayat. Kalau tuan-tuan dengar Ahmad ni riwayat-riwayat tu, sebab Imam Ahmad ni banyak riwayat. Anak murid ni kata gini, anak murid ni riwayat gini. Daripadanya riwayat yang kedua mewajibkan basuh sekalian zakar. Daripada ujung kepada ujung, kena basuh belakang. Kata Nawawi lagi, adalah hadis dalam masalah 426 ini menunjukkan bahawasanya istinja dengan batu itu harus ikhtisar. Tanda pelajar, ikhtisar mana memadai. Atasnya memadai dengan batu itu pada najis yang beradab jua. Orang panggil najis tu dua, ialah kencing dan berak. Adapun yang nadir itu mana yang jarang-jarang, itu mana nadir, seperti darah dan mazi dan lain daripada keduanya, maka tak dapat tiada padanya daripada air. Dalam kitab lama ni kalau dia kata tak dapat tiada, terjemahan mudahnya mesti.
patah ya. Tak dapat tiada dengan makna mesti. Gitu senang kan. Ayat kita mesti, tapi bahasa lama gitu. Maka inilah kaul yang asah daripada dua pandangan pada mazhab Syafi'i. Dan bagi kaul yang lain, ada lagi pendapat lain pula, mengharuskan iktisar padanya, memadai iktisar tu atas batu, kerana kias atas yang beradat, bahawasanya dijawabnya daripada ini hadis dengan bahawasanya keluar ia atas ghalib, maknanya Nabi sebut biasalah pada mereka itu ialah dalam negeri, bahawa ia berstinja dengan air atau menanggung ia akan dia ke atas sunnah. Jadi atas sunnah boleh juga dengan batu pun, boleh juga. Itu dia panggil sunat. Masalah 429, berwakil bertanya. Tulis itu, ni ada mendapat maklumat. Wakil bertanya masalah. Macam mana? Macam kita ni. Kita ni nak pergi masjid, tak sempat. Kebetulan hari ni ada kuliah. Kita wakilkan kepada salah seorang kawan kita nak pergi masjid. Mu tolong tanya ustaz, hukum macam ni. Hukum. Tak. Ada setengah orang ni bahasa jenis tolong tanya kod dalam WhatsApp, mazhab WhatsAppi. Macam mana hukum dia? Wahai saudaraku, di dalam hadis pada masalah 426 itu ada daripada riwayat Muslim menyebutkan pertanyaan seseorang, pertanyaan masalah mazi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan wasitah melalui perantaraan Al-Miqdad bin Aswad. Ali kata, aku suruh Miqdad kita tanya sebab aku malu. Maka menunjuklah hadis itu akan harus berwakil bertanya. Kalau kita ada masalah, kita boleh suruh orang tolong tanya. Bertanya masalah kepada seseorang yang berpatutan. Jangan tanya tu, kalau tanya ustaz, tanya tok guru, hak alim, hak faham. Dan bahawasanya harus berpegang atas khabar yang dizankan dia. Bila kita tanya, orang tu jawab. Sedangkan kita kuasa untuk jazamkan, untuk putus. Manakala kita tanya sendiri, kita dengar sendiri, dah putus. Hak ni, dia ni mari beritahu kita. Dia ingat ke tak ingat, tak tahu tu. Dia faham ke tidak, tak tahu. Itu pokok persoalan. Kerana keadaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iktisar ia, memadai ia atas perkataan Miqdad, serta boleh ianya sendiri bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali boleh tanya Nabi, kenapa kita tanya, suruh Miqdad kita tanya? Itu dalil boleh kita pakai orang tengah. Dan khabar zan dia panggil. Melainkan bahawasanya ia telah dibantahi orang padanya. Kalau orang kata, saya dengar ustaz jawab lain tadi, ada juga lagi tu. Ustaz jawab lain, dia faham lain. Dia macam-macam kepahaman orang ni. Waktu ustaz jawab tu dia duduk khayal ke, duduk baca WhatsApp dalam telefon ke waktu ngaji. Ni bala zaman kita ni, orang tak fokus. Ustaz duduk mengajar depan, dia duduk main telefon contohnya. Ini masalah kita. Maka melainkan bahawa ianya telah dibantai. Orang kata, tak, saya dengar lain tadi. Dikata orang, ada juga ulama kata, barangkali Sayyidina Ali ada hadir di majlis Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ada, cuma dia suruh Miqdad tanya aja. Sallallahu alaihi wasallam pada waktu menyoal, hanya ia malukan soal itu daripada dirinya, maka tiada dizahirkannya daripadanya. Oleh kerana dia malu nak tanya sendiri, dia tak zahirkan, dia suruh orang lain tanya. Ini satu kes. Maknanya dalam bab ini bolehlah kita suruh orang lain tolong tanya bagi pihak kita. Cuma saya nak bagi nasihat sikit. Kalau kita nak tanya bagi pihak orang, kita kena detailkan maklumat. Ni bila dia tanya kita masalah, kita tanya balik keadaan ni. Dia kata saya pun tak pasti. Dah, macam mana saya nak jawab benda tak pasti? Tak boleh. Tadi ada orang tanya masalah mak dia tak puasa.
Boleh tak dia bayar fidyah? Tak puasa ke orang dulu dengan ni makcik-makcik ni, pakcik-pakcik pun tanya khabar anak-anak kita. Dia kata mak dia bagi tahu semenjak dia muda dulu sampai ke saat ini dia tak pernah qada puasa Ramadan dia. Orang tanya, kenapa mak tak puasa? Dia kata, aku ingat kau puasa tu macam solat juga. Solat ni kan, kalau orang perempuan mari haid, tak payah qada solat. Kau kena qada? Tak perlu qada. Dia ingat puasa macam tu juga. Bila anak dia tanya ni, barulah celik mata, macam nak tanya hukum. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Itu orang tanya, kita tanya balik. Mana banyak lagi lapis nak jawab. Dia sihat ke sekarang ni? Waktu dia buat lu kenapa dia tak qada? Oh, jadi tanya. Mana kalau kita nak ambil soalan orang, kita kena detailkan maklumat. Barulah orang nak jawab pun jelas. Ana lebih suka kalau orang nak tanya soalan, dia tanya direct. Kata suruh dia tanya telefon saya sendiri, mudah nak tanya. Dia malu. Kalau malu, beri maklumat lain. Masya Allah. Itu yang pertama. Kena detail. Yang kedua, kalau nak tanya, jangan sebut benda tu. Kalau benda aib contohnya. Ana ingat waktu ana dalam TV dulu ada satu soalan yang tak baik. Dia tanya, ustaz, apa hukumnya anak saudara saya ni sudah mengandung tanpa nikah? TV ni kalau orang nanya, dia tulis nama bawah tu. Di skrin TV tu. Soalan daripada siapa? Nama. Duduk kampung mana? Habis orang satu Malaysia tahu anakmu mengandung tanpa suami. Itu dia panggil tak reti nanya. Kita kena tanya pandai soalan, jangan menunjukkan benda tu mengaibkan, tanya hukum. Boleh. Yang ketiga, tulis. Adab yang ketiga, jangan lagakan ustaz dengan ustaz. Saya nak tanya pandangan ustaz ni. Boleh ke tak boleh benda ni? Ustaz tu kata boleh. InsyaAllah kalau tuan tanya macam ni, saya terus tak akan jawab. Dia nak main kita. Dia tanya dia ustaz tu, pakar dia sudah. Tanya kita pula, akhirnya dia pelaga kita. Ini masalah kita. Murid-murid hari ni dia suka laga-laga kan. Lepas tu ataupun macam-macam boleh timbul masalah. Kita pula balas dengan dia pula. Ustaz dia merah muka pula kita. Oh, dia tu kata, padahal kita tak tahu pun. Nah, tapi cara dia tu boleh melagakan dua ustaz yang yang berjauhan jadi berkelahi. Baik, kita pergi kepada masalah yang terakhir. Masalah 430, tulis itu. Adab mertua, menantu dengan mertua. Ini penting sekarang ni, kita adab menantu dengan mertua ni. Masalah malukan mertua. Menantu malu kepada mertua. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis ini dalam masalah 426 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bertanya, menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mazi. Dia kata apa? Dia kata, aku malu nak tanya sendiri sebab itu bapa mertua saya. Masalah mazi ni pula masalah dia ada kait pula dengan hubungan suami isteri, kan? Kata Nawawi, itulah menunjukkan sunnah baik-baik pergaulan. Kita kena baik pergaulan dan adab dengan mentuanya. Adab dengan bapa mertua ni, jangan duk cakap ngarut dengan tok tua ni. Maka janganlah menantu itu menyebutkan dan berbual-bual di hadapan mertuanya itu akan barang yang takluk dengan jima' perempuan dan bersuka-suka dengan isteri. Macam dia pakak pula. Menantu dengan tok tua ni tengok siapa dia kedebel. Mana boleh. Nah, ayah lama mana boleh. Orang tak tanya lagu tu. Pegangan budak ni. Nah, ayah makan ubat. Toh kali kau mana dia tanya ayah. Ayah dia kata bahasa budak ni nak lawan aku dah. Begitu. Jangan tanya, jangan bicara benda ni. Bicara dengan anak dia sudah, dengan ayah jangan duduk bicara. Itu dia panggil adab. Begitu juga jangan tiada bermalu. Jangan tidak ada sifat malu. Berbualkan yang demikian di hadapan ipar duai. Adik-adik dengan bini, jangan duduk main. Dan anak tiri. Dan mentuha. Taya.
dan lainnya. Daripada mereka itu, daripada segala kaum kerabat yang hidup buah karut lah, yang hidup buah habin ni lah. Kita nak buah habin ini sama-sama kita gugu ni boleh lah duduk buah pokok kedai kopi tu. Dah, buat orang panggil buat naik semangat. Dah klik rumah takut bini hangi. Masuk kedai kopi juga macam nak bini 3 dah dia buah tu. Nah. Balik rumah senyap ya. Bini kata-kata dah sangat kacak kedai kopi ni. Dia kata orang lain tu. Tak ngaku pada dia dah tak jaga situ. Nak kata apa? Maka kerana itulah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti dalam Sahih Muslim, maka adalah aku malu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku menantunya. yakni tiadalah upaya aku bertanya tentang mazi, air syahwat, dan mengatakan diriku kuat keluar air mazi itu. Tak malu nak tua. Kerana ghalib biasanya keluarnya itu ialah waktu bercumbu-cumbu dan bermain-main bermesra dengan isteri, dan mengucupnya dan menciumnya dan sebagainya daripada kesukaan, wallahu alam. Para jemaah sekalian, oleh kerana Tuan Syekh ni sebut tentang adab mertua dengan menantu, ana nak tambah sikit nasihat khas kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Ada beberapa kes yang anda terima, mertua, biasanya mertua yang perempuan ni dia tak boleh ngam duduk dengan menantu perempuan. Engkau duduk dapur seumur dua tu. Akhirnya perempuan ni orang panggil makan air mata. Dah. Tumbuk bawel derah sikit pun dia kata beke. Kerak daging tak kena apa kena jekah. Kita sebagai ibu kalau menantu tak betul, tak kena, ajar, jangan duduk perli. Sakit telinga juga budak ni. Dia ada. Maka banyak kes-kes yang dirujuk pada kita, yang akhirnya kita nasihat supaya berpindahlah duduk rumah lain. Baru ni mari pejabat kita, Ustaz tolonglah nasihat macam mana saya nak buat. Asyik kena perli, kena kata ya ke mertua dia. Dia dengan suami dia baik, tak ada apa-apa. Saya kata tidak ada cara lain. Kamu kena minta izin keluar daripada rumah, duduk menumpai mertua. Nak keluar rumah, mak mertua tak bagi, dia kata tak ada orang jaga dia. Duduk rumah, dia duduk ngepek ke kawan ni siang malam. Kita bukan hamba. Ini menantu kita. Nah, maka supaya harmoni benda ni, duduk rumah lain. Tak ada rumah, pergi sewa rumah lain. Biarlah kita duduk berdua, bertiga dengan kita, anak-anak kita yang kecil. Apa yang ada kita makan. Nah, yang penting rumah kita boleh berteduh daripada panas, boleh tak payung daripada hujan. Alhamdulillah, selamat daripada ditengok oleh orang. Itu rumah kita. Ibu mertua pun kalau nampak kita ni backing sangat kak, suruh duduk lain lah. Suruh anak kita duduk mungkin duduk lain lah dengan bini mak aku, tak boleh duduk sini, jadi duduk balah. Ada masalah macam ni. Jadi siapa mereka kalau mau keluar rumah ni pula jadi anak dia deraka ke mak pula. Kita kata Masya Allah tabarak, tersepit anak menantu dengan sebab kerana mak mertua ataupun bapak mertua yang duduk backing ke anak-anak kita ni. Jadi kalau biarlah mereka harmoni, kalau kita dah beri anak kita tu isteri, lepaskanlah dia, biar dia duduk dengan anak-anak dia. Ada hak ibu Masya Allah, menantu dia dengan anak dia tak ada beza, baik. Ni boleh duduk dengan mak dia. Anak dia pun tak mau pindah. Nak pergi pindah apa? Orang tua ni lebih pada mak saya pula. Saya akan menantu daripada anak sendiri. Ada juga. Jadi kalau hak tak ada masalah, silakan duduk. Tak ada siapa. Hak bermasalah kita kata, pindahlah. Supaya kamu hidup aman damai atas dunia ni, dan bahagia di dunia, aman di dunia, dan bahagia di akhirat nanti insya-Allah. Itulah nasihat kita. Tak usah duk kongkong lagi anak-anak lepas mereka sudah dibebaskan dengan ikatan, ada perkahwinan, ada keluarga sendiri. Wallahu alam. Insya-Allah hadis tentang mazi belum habis. Babum fil mazi yusibus thauba, bab hukum cara nak basuh air mazi kalau terkena kepada pakaian. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.